Yang berhormat, pengucap terakhir ialah Yang Berhormat Senator Tuan Senior Haji Muhammad Dapandi, Haji Muhammad. Sekarang dipersilakan Yang Berhormat Senator Datuk Arman Azhar Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang di-Pertuan, Tan Sri Yang di-Pertuan. Selawat dan salam saya ucap atas Yang di-Pertua Dewan. Minta maaf Yang di-Pertua Dewan. Selawat dan salam saya ucapkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbanyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kesihatan yang baik kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang di-Pertua Dewan atas ruang dan peluang untuk saya turut berbahas buat kali pertama sebagai salah seorang ahli dewan yang mulia ini. Saya sebagai salah seorang senator yang baru dilantik dalam Dewan Yang Mulia ini merasa terpanggil dan merasa tidak lengkap jika saya tidak melibatkan diri dalam perbahasan ini. Selama hampir 170 hari, iaitu dari 11 Januari 2021 hingga 1 Ogos 2021, kita diperintahkan dengan satu proklamasi darurat yang dinyatakan berdasarkan ancaman pandemik COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi yang merupakan salah satu asas dalam satu proklamasi darurat yang dibuat termaktub dalam perkara 150/1 Perlembagaan Persekutuan. Pada saat Yang Berhormat Paguh mengumumkan, ramai rakyat di luar sana terpinga-pinga dengan pelaksanaan ordinan darurat yang sebenarnya pada ketika bekas Yang Berhormat Menteri Undang-Undang memaklumkan kepada Dewan Rakyat pada 26 Julai yang lalu bahawa kerajaan ketika itu telah pun membatalkan ordinan darurat 5 hari sebelum tanpa sebarang pengumuman dibuat oleh pihak kerajaan. Pada masa itu secara tidak langsung mencetuskan satu situasi di mana disebut polemik krisis perlembagaan. Ramai yang mempersoalkan tindakan pelaksanaan ordinan darurat ini. Secara perbandingannya boleh kita lihat COVID-19 pada hari pertama pengumuman darurat dibuat, kes sebanyak 2,232 kes. Manakala pada hari terakhir darurat pula, ia merekodkan sebanyak 17,045 kes positif. Di antara persoalan yang menimbulkan perdebatan dan persoalan pada orang ramai, adakah ordinan darurat ini dilakukan atas dasar pengawalan kesihatan awam yang memudaratkan? Tetapi kenapa kes tetap naik mendadak seakan tidak signifikan pun ordinan darurat ini dilaksanakan? Justru itu saya ingin bersoal kepada pihak kerajaan. Sejauh manakah sebenarnya keberkesanan pelaksanaan ordinan darurat ini dalam mengawal penularan pandemik COVID-19 sepanjang 170 hari? Berkenaan apakah kriteria yang dilihat oleh kerajaan untuk mengisytiharkan ordinan darurat ini sebagai kejayaan dalam menangani satu ancaman kesihatan yang memudarat kepada ekonomi negara? Sejurus itu juga, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk memuji kesungguhan dan komitmen Yang Berhormat Rembau dan Yang Berhormat Tenggara yang mengandalkan portfolio sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan Menteri Kesihatan sepanjang tempoh ordinan darurat ini dilaksanakan. Program COVID-19 kebangsaan ataupun PIK dijalankan dengan berjaya, mempertingkatkan kadar vaksinasi negara sehingga menjadikan Malaysia antara negara yang terpantas dalam dunia dengan konsisten memberi kadar vaksinasi setinggi lebih 500,000 dos sehari. Malah kajian daripada National Library of Medicine, National Institute of Health America dengan izin juga menyatakan Malaysia adalah salah satu negara yang mencatat kadar penerimaan vaksin COVID-19 tertinggi di dunia pada kadar 94.3% dalam kalangan rakyatnya. Seterusnya membuat Malaysia antara negara yang merekodkan kadar vaksinasi terpantas di dalam dunia. Namun di sebalik berita gembira tersebut, ada beberapa perkara yang perlu menjadi pengajaran, yang perlu dimuhasabahkan sebaik mungkin dalam episod ordinan darurat ini, iaitu isu perolehan vaksinasi. Baru-baru ini menurut portal The Malaysian Insight dengan izin, memetik laporan Jawatan Kuasa Wang Negara ataupun PAC yang mendakwa Malaysia tidak mampu meletakkan wang tempahan bagi mendapatkan vaksin COVID-19 tanpa maklumat klinikal awal kerana kengkangan kewangan dalam proses perolehan. Ini menjadikan satu perkara yang proaktif yang patut Penubuhan Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 pada bulan Oktober 2020. Isu ini hangat dipermainkan oleh pihak tertentu
dalam memberi persepsi negatif dan tuduhan jahat kepada pihak kerajaan. Oleh demikian, Dewan Yang Mulia ini saya mohon untuk pihak kementerian berkaitan untuk menjelaskan sedikit keliruan agar tidak ada salah anggap oleh rakyat di luar untuk membuka ruang kepada pihak menyebarkan berita yang tidak benar. Seterusnya, saya juga ingin memetik isu berkaitan bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19. Dalam rekod Kementerian Kesihatan, terdapat 22,132 laporan kesan advert, iaitu kesan sampingan yang terima selepas menerima vaksin COVID-19 yang telah diterima melalui sistem pelaporan melalui aplikasi MySejahtera. Saya ingin mendapatkan penjelasan sepenuhnya. Manakah kerajaan mengambil serius akan perkara ini dan adakah angka laporan ini termasuk ketika ordinan darurat sedang dilangsungkan? Kegusaran saya adalah berita dan laporan ini akan memberi kelebihan kepada kumpulan anti-vaksin untuk terus menolak pengambilan vaksin, dan saya kira kerajaan juga sepanjang tempoh ordinan darurat berlangsung kurang berjaya mengawal kumpulan ini secara total. Sebaran berita palsu mengenai vaksin dilakukan secara terang-terangan, sewenang-wenangnya, supaya berpandangan pihak berwajib tidak mengambil kesempatan sepenuhnya dalam tindakan kepada kumpulan ini dalam tempoh ordinan darurat dijalankan. Lunas undang-undang kepada kumpulan anti-vaksin ini agar perlu dikuatkuasakan agar tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Oleh yang demikian, pertanyaan saya, sejauh manakah keberkesanan pihak kementerian dalam mengawal sebaran berita tidak benar melalui aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, TikTok dan sebagainya sepanjang tempoh ordinan darurat dilaksanakan? Seterusnya, dalam tempoh 170 hari, kita juga saban hari digempak-gempitakan dengan berita compound yang dikatakan double standard dengan izinnya, melanggar peraturan SOP, di mana pihak berkuasa mengkompaun sehingga 10,000 hingga 50,000, malah sehingga wujud istilah kluster kayangan pada ketika itu. Akibat kegagalan pihak berkuasa mengeluarkan denda kepada kumpulan VIP dan selebriti, akhirnya mendatangkan kemarahan di kalangan rakyat. Ada rakyat kumpulan B40 dan M40 terpaksa menanggung kompaun sehingga 10,000, dan pewartaan undang-undang ini adalah sangat tidak adil dan terlalu keras untuk golongan B40 dan M40 yang terkesan sepanjang pandemik COVID-19. Soalan saya dalam isu ini, sejauh manakah budi bicara pihak kerajaan meringankan beban mereka yang dikenakan kompaun sehingga 10,000 ini, khususnya mereka yang kurang bernasib baik seperti golongan B40 dan M40? Apakah nilai kompaun 10,000 ini sebenarnya masih terpakai dalam tempoh 5 hari kerajaan menamatkan darurat itu tanpa makluman? Tan Sri Yang di-Pertuan, pelaksanaan ordinan darurat ini memetik Yang Berhormat, yang di-Pertua, Yang di-Pertua, bukannya di-Pertuan. minta maaf sekali lagi. Yang kedua, elok B40 dan B30. Tak payah 40 itu. Okey, sir. Baiklah. Pelaksanaan ordinan darurat ini memberi impak yang buruk kepada ekonomi negara dan secara tidak langsung menjerumuskan negara terhadap peningkatan jumlah pengangguran, terutama golongan belia. Kadar pengangguran belia naik 0.2% ke 13.2% pada bulan Disember 2020. Diikuti dengan kenaikan 0.3% ke angka 13.5% pada bulan Januari 2021. Lebih memburukkan, gaji permulaan graduan pula jatuh 50% dan berada di bawah gaji paras minimum 1,200 pada bulan yang ditetapkan oleh kerajaan. Perkara ini seharusnya ditangani oleh kerajaan dengan sebaik mungkin pada ketika kerajaan memiliki kelebihan mutlak dalam melakukan sesuatu. Namun dengan ordinan darurat ini, saya ingin mendapatkan penjelasan apakah jaminan kerajaan bahawa kadar pengangguran ini akan pulih ketika negara sedang berusaha keluar daripada pandemik COVID-19. Sejauh manakah pemantauan kerajaan terhadap isu kejatuhan gaji permulaan graduan ini di bawah paras gaji minimum ditetapkan? Kita tidak boleh membiarkan perkara akar ini lebih lama, kerana kerajaan yang dipimpini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dari sebuah parti yang lebih memahami denyut nadi rakyat perlu bingkas mencari solusi yang terbaik untuk mengembalikan sinar kehidupan kepada seluruh lapisan rakyat Malaysia. Tidak perlu lagi kita igor dan mengakui kita pernah melakukan kesilapan
jadilah pemimpin yang berjiwa besar, yang berani mengambil pertanggungjawaban untuk membantu rakyat tanpa sebalang helah politik yang telah memenatkan rakyat negara kita lebih daripada 3 tahun. Kita sudah tiada masa. Saya mohon kepada kita, ayolah kita bersatu, kita menuju jalan keluar daripada pandemik COVID ini. Akhir kata, saya menyeru agar usaha-usaha daripada pihak kerajaan dan pihak-pihak lain lebih tertumpu untuk mengukaikan ordinan darurat ini. Sekian saja daripada saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Yang Berhormat